tengah kepekatan malam, berdiri aku di halaman rindu, dihembus kenangan lalu, menjelmalah seraut wajah, sekuntum bunga yang pernah ku puja, tapi layu akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, tuan-tuan, ibu, ayah-ayah yang masih lagi setia dengan channel ini di Ibnu Rijal. Alhamdulillah, kita telah melepasi dua episod sebelum ni tentang Monggol, yang mana pada episod yang sebelum itu saya ceritakan tentang siapakah itu Genghis Khan dan bagaimana Monggol itu boleh naik sebagai kuasa dunia. Kemudian dalam episod selepas itu kisah tentang Baghdad. Saya menceritakan bagaimana Baghdad telah hancur di tangan Monggol. Alhamdulillah, saya menerima respon yang baik daripada para sahabat. Cuma ada ramai komen lah, gitar tu tuning tak betul. Saya bukan tak pandai sangat main, tak ada. Saya syok-syok je. Kisah belajar gitar ni kisah yang panjang lah. Zaman sekolah dulu, member nak belajar mengaji Quran, dia segan. Saya nak belajar, saya nak ambil hati dia. Maka saya kata dia tak apalah, aku ajak Al-Quran, ajak aku gitar. Itulah kisah tu, yang bermula pada saat itulah. Dia bagi 4 kod basic, C, A minor, F, G, dan naik sikit-sikit. Itulah layan lah, tapi tak ada lah saya pakar. Lagipun kalau tuan-tuan perasan, saya main tangan kanan. Sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, saya ni seorang kidal, saya main tangan kiri. Sepatutnya saya main kiri. Tapi sebab guru saya tangan kanan, saya ikut guru, saya paksa juga force untuk tangan kanan juga, tu yang kekok sikit. Tak pandai lah, saja dah syok-syok nak try. Okey, jadi pada episod kali ni saya nak sambung bagaimana Monggol itu perluasan kuasa mereka sampai tak boleh tertahan oleh sesiapa. Satu demi satu bandar dimusnahkan, dibakar, dihancurkan, satu demi satu nyawa diragut, satu demi satu bangunan dihempapkan ke pantai, dimusnahkan masjid dan gereja dan tokoh Buddha dan sebagainya. Satu demi satu raja ranak, satu demi satu kerajaan musnah dan tercarak di tangan Monggol. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan pada akhirnya apakah kesudahan Monggol. Itulah yang akan saya ceritakan dalam episod kali ini, dalam siri yang kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kisah kehancuran orang kata apa, Monggol, kehancuran Baghdad di tangan Monggol berlaku tahun 656 Hijrah. Dalam tempoh itu mereka telah menguasai Baghdad. Kita telah mengetahui Baghdad adalah ibu kota kepada kerajaan Abbasiyah. Bila jatuhnya Baghdad bermaksud kerajaan-kerajaan Islam lain di sekeliling itu menghadapi masalah yang sangat besar. Bila HQ yang utama itu telah ranam, maka dengan mudahlah para tentera Monggol untuk masuk menjarah ke kawasan-kawasan sekitar sesudah Baghdad di Iraq. Maka apa yang antara kerajaan yang dipermasuk seperti mana hari ini adalah Syria lah, Syam, Damsyik. Syam, Syria itu sendiri, mereka telah masuk, yang pertama mereka masuk ke Aleppo, Halab, Aleppo. Kisah kemasukan mereka ke Aleppo agak menyedihkan bila mana Aleppo ini menceritakan kisah bagaimana orang Islam itu ditipu. Bila mana penduduk Aleppo ini mereka melihat sukar untuk mereka berhadapan dengan Monggol. Kalau Baghdad pun mereka Monggol berjaya tumpaskan, apatah lagi Aleppo. Maka mereka membuka jalan agar Monggol masuk, dilakukan perjanjian perdamaian tanpa perlu menumpahkan darah. Maka Monggol masuk tanpa menumpahkan darah, tanpa berlaku peperangan. Bila dibuat surat perjanjian agar Aleppo tunduk di bawah daulat Monggol, maka mereka tunduk. Malangnya setelah Monggol masuk ke Aleppo, mereka telah mengkhianati perjanjian, mereka telah membantai dan membunuh orang Islam, menghancurkan masjid dan rumah-rumah. Ini yang berlaku di Aleppo, bagaimana orang Islam tertipu dengan Raja Aleppo ketika itu, tertipu dengan permainan Monggol. Bangkit rakyat masa tu untuk lawan, tapi iyalah tak kuat mana. Tapi secara kesimpulannya Monggol berjaya conquer Aleppo. Dan bila Aleppo telah jatuh ke tangan Monggol, penguasa Hammah masa tu, nama dia Al-Mansur kalau saya tak silap.
Malikul Mansur. Dia telah tulis surat kepada Hulagu Khan, minta mai ke negara dia. Satu benda yang pelik juga. Sebab dia fikir nak lawan tak boleh dah. So kalau aku tak boleh lawan, ambil aku berkawan. Maka dia mengutuskan surat Hulagu Khan, mailah ke negara aku. Ni raja apa ni? Malikul Mansur. Maka bila dia sangka dengan dia buat macam tu, Mongol tak akan menumpahkan darah rakyat dia. Tetapi episod yang sama seperti yang berlaku di Halab ataupun di Aleppo, bila mereka masuk ke Hama, mereka menghancur dan membakar Hama. Ghanam. Ya, tuan-tuan, satu kekalahan dia yang memalukan sebab dia menggadaikan negara dia kepada musuh yang dia sangka akan selamat rakyat dia, tetapi bila rakyat dia masuk, bila Mongol masuk, rakyat dia juga dimatikan, dibunuh. Dua kekalahan. Berbanding dengan Baghdad sebelumnya, mungkin mereka berhadapan bertempur dengan Mongol, kalau mati pun syahid. Tapi ini macam mana saya tak tahulah. Tapi episod kesedihan yang menimpa negara-negara Syam masa itu, Aleppo jatuh ditipu, Hama jatuh ditipu dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika ini penguasa yang diletakkan ataupun panglima yang diletakkan, yang dilantik oleh Hulagu Khan adalah Qitbuqa. Kalau kita baca dalam Bidayah wa Nihayah disebut Qitbuqa Nayin. Qitbuqa lah senang sebut panglima dia, nama panglima dia. Kemudian seterusnya daripada itu, mereka memasuki Damsyik. Ketika itu di Damsyik, rajanya adalah Malikul Nasir ke Zahir. Dia dekat-dekat Zahir, Qahir, Nasir. Malikul Qahir bukan, Zahir, Nasir. Ya, Nabi Damsyik ini Malikul Nasir, Raja An-Nasir yang memerintah Damsyik ketika itu, pun membuat kesilapan yang sama, membuka pintu untuk, masa itu Damsyik besar tuan-tuan, besar. Damsyik nak banding Damsyik dengan Aleppo dengan Hama, Damsyik sangat besar lah sampai sekarang pun. Maka bila Malikul Nasir membuka pintu, bahkan diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Katsir, Raja Malikul Nasir ini dia siap buat majlis kerajaan lagi nak sambut tentera Qitbuqa dengan panglima Hulagu Khan ni masuk ni. Nak ra'i pula, nak jaga hati. Kalau tuan baca dalam blog orang para ahli sejarah menulis, dia katakan Malikul Nasir ni memang berkhianat lah. Itu satu bab yang lain. Tapi bermaksud yang pastinya Malikul Nasir ini menyambut kedatangan Hulagu Khan dengan dia sangka dia sambut Hulagu Khan bila jadi alliance dia, maka dia akan menjadi pemerintah Islam yang kuat. Ini pun perangai tak elok juga dalam kalangan pemerintah Islam. Bila mana dia sangka Hulagu Khan ini, daripada aku jadikan dia musuh, baik aku jadikan dia kawan, nanti dengan pengaruh dia ini, aku akan naik memerintah negara Islam. Aku akan jadi the next Khalif of Islam, the next Khalifah Islam. Maka itu yang plan dalam Malikul Nasir. Tetapi bila mana masuknya Mongol ke dalam Damsyik, episod malang yang berlaku adalah seperti mana yang berlaku dekat Aleppo dengan Hama. Bila mereka masuk ke Damsyik, ketika itu Qitbuqa ni dia melantik seorang lelaki bernama El-Shiban. El-Shiban ni satu orang lelaki yang sangat sayangkan Kristian, yang mereka mengutamakan orang Kristian dalam segala hal. Ini kita kena tahu, Damsyik ketika itu ramai juga orang Islam, ramai orang Kristian, ramai orang Yahudi. Ialah Damsyik, Syria. Maka tuan-tuan, ketika penjajahan orang Mongol dekat Damsyik, meskipun mereka tidak menumpahkan darah seperti mana yang mereka buat dekat Aleppo dan Hama, tetapi penderitaan pemikiran itu berlaku di Damsyik. Bagaimana orang Kristian ketika itu out of silence, mereka boleh keluar ke tengah-tengah Damsyik meraihkan kejayaan mereka, sedangkan Mongol yang masuk. Tapi orang Kristian jadi seronok sebab El-Shiban ini banyak condong ke arah Kristian. Maka tuan-tuan, diceritakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid ke-18 bagaimana Al-Imam Ibn Katsir sebut dalam tahun 658 Hijrah, bab yang 658 Hijrah, kata Al-Imam Ibn Katsir, dia merekodkan daripada ulama-ulama terdahulu, mengatakan bagaimana orang-orang Kristian ketika ini di Damsyik, mereka keluar ke tengah-tengah kota Damsyik, mereka pergi ke setiap masjid, mereka menuang arak, ambil arak tuang ke masjid, mereka pergi ke madrasah, ke ribat-ribat milik tuan-tuan guru ini, mereka cuakkan ayat arak ke pintu-pintu madrasah. Bila mereka bertemu dengan ulama-ulama Islam di jalanan, mereka ambil air arak, mereka cuak ke muka para ulama Islam ketika itu yang berada di Damsyik. Ini perangai orang Kristian ketika era Damsyik sedang dijajah oleh Mongol. Sampaikan bila para pemimpin Islam, para fuqaha, para ahli faqih Islam itu datang mengadukan hal ini kepada El-Shiban, penguasa yang dilantik oleh Qitbuqa dan Hulagu Khan dekat Damsyik, cerita kebiadaban orang Kristian ini, maka El-Shiban memaafkan orang Kristian, kata alah hampa lebih-lebih ya, tak ada apa pun. Menyebabkan orang-orang Islam ini menyimpan dendam dan kemarahan. Satu demi satu kebiadaban orang Kristian ini ditunjukkan.
Orang Islam sudah tidak boleh sabar. Tetapi nak buat macam mana? Raja dia tamakkan kuasa, maka rakyat menyimpan dendam dan marah. Ketika inilah Malikul Nasir dia rasa dia mungkin tak lama. Mungkin dia akan ditipu seperti mana sahabat dia Malikul Mansur di Hamah ditipu, di Aleppo ditipu. Maka dia memilih untuk meminta bantuan terhadap satu orang sultan yang baru dilantik. Sultan yang baru dilantik ni siapa? Sultan di Mesir. Ya, ini cerita di Mesir, ada sultan yang baru dilantik. Sultan disebut sebagai Malikul Zahir Saifuddin Al-Quttuz. Yang kita kenali sebagai bukan Malikul Zahir, Malikul Muzaffar Saifuddin Al-Quttuz. Senang sebut, kita akan refer sebagai Al-Quttuz selepas ini. Masa ni dia dilantik tahun bila? Tahun 657 Hijrah. Setahun selepas Baghdad jatuh. 656 Baghdad jatuh, 657 ni di Mesir Al-Quttuz dilantik menjadi khalifah. Tetapi Al-Quttuz ini dia naik bukan dalam keadaan dia betul-betul ikut saluran yang betul, bukan. Nak kata salah pun bukan, tapi maksudnya masa tu bergaduh antara kelompok-kelompok Mamalik, golongan Mamluk yang banyak ni di Mesir bergaduh berebut jawatan. Dibunuh Al-Aibak, khalifah sebelumnya, pembunuhan sesama Islam di Mesir ketika itu. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan pada tahun 657 Hijrah itu dibangkitkan seorang lelaki, Malikul Muzaffar Saifuddin Al-Quttuz, yang bangkit menjadi khalifah di Mesir pada tahun 657 Hijrah. Ucapan ataupun khutbah pertama Sultan Saifuddin Al-Quttuz ketika mana memegang Mesir katanya ialah, sekarang ini lupakan dulu perbezaan kita. Lupakan dulu musuh kita makin dekat, Mongol. Kita kena bersatu dalam satu ikatan ukhuwah saf yang sangat kuat. Waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan kita bercerai-berai. Bersatu dulu untuk berhadapan dengan musuh. Selepas ini bila Islam dah menang, hampa nak bergaduhlah, aku akan letak jawatan. Kalau hampa nak aku letak jawatan, aku akan letak jawatan selepas ni. Tapi for this time being, untuk masa ini, kita perlu bersatu dan kamu perlukan raja. Dan aku ditakdirkan naik menjadi raja. Aku akan pimpin untuk berhadapan dengan Mongol. Kita bersatu dulu. Lepas ni kalau dah menang, aku nak letak jawatan, apa nak pilih orang lain, pilihlah. Kata Saifuddin Al-Quttuz kepada para rakyatnya. Maka rakyat seronok, tuan-tuan. Rakyat seronok. Menteri yang tak seronok ni. Ini masalah dengan menteri-menteri ni pun. Pemuka-pemuka, geng pembangkang kerajaan blok ketiga dan sebagainya ni, tengkak tak habis-habis. Rakyat okey. Rakyat bersama-sama dengan Saifuddin Al-Quttuz pada tahun 658 Hijrah. Ketika era ini, tuan-tuan, ialah 657 naik, berlanjutan sampai 658, bulan Safar. Bulan Safar ni lah yang kemuncak di Aleppo kena, di Hamah kena, di Homs. Homs ni dia kena juga, tapi Homs ni Malikul Ashraf, pemimpin dia itu dia khianat. Dia yang tunjuk peta-peta negara Islam terhadap Mongol. Nanti kita akan cerita yang tu. Dia khianat. Okay. Kemudian ada Malikul Sa'id bin Al-Aziz pun khianat juga, menunjukkan peta-peta negara Islam terhadap Mongol, terhadap Hulagu Khan dan Khidbuqa. Maka ketika ini khalifah ataupun Malik lah, raja kecil ni kita panggil Malik. Khalifah tak ada, Malikul Nasir ini dia pi ke Mesir untuk nak minta bantuan Saifuddin Al-Quttuz masa ni. Sebab bila dia dah rasa macam diri dia dah tak selamat dah, dia minta untuk nak pi ke Mesir lah. Bersama-sama dengan dia Malikul Mansur di Hamah tadi tu. Kalau tuan-tuan nak catat. Hamah Mansur, Damsyik Nasir. Kedua-duanya pi ke Mesir untuk minta bantuan Saifuddin Al-Quttuz. Ketika tu Mesir belum jatuh ke tangan Mongol lagi. Maka kata Saifuddin Al-Quttuz, okey, bersatu di bawah saya, kita akan lawan dengan Mongol lagi kuat. Saya sudah menyatukan Mesir. Sekarang orang Damsyik telah masuk kepada saya. Orang Hamah telah masuk kepada saya. Yes, kita telah kuat. Kita akan bersatu lawan Mongol. Masa ni tuan-tuan, Malik An-Nasir buat perangai sekali lagi. Dia tak mau. Dia kata kalau bersatu, aku kena duduk bawah, aku tak mau. Kalau aku duduk atas, it's okay then. Macam tu pula dah Malik An-Nasir ni pun. Dia tak mau. Maka dia mengundurkan diri, dia tak join tentera di Mesir, tentera Al-Quttuz di Mesir. Maka dia bersembunyi dengan rakyat, dengan panglima-panglima dan menteri-menteri dia dekat ladang ataupun lembah Tih. Tuan-tuan, lembah Tih tu kan, dalam sirah Nabi Musa tu kan, di situ. Dia tak mau join. Pasal dia kata kalau aku join nanti, kalau aku kalah nanti aku kena dengan, kalau kita kalah aku kena dengan Mongol. Kalau menang pun Al-Quttuz lagi besar nama dia, aku tak dapat apa. So aku tak mau join. Akhirnya tuan-tuan, Khidbuqa ini bawa tentera dia nak marah ke Mesir, lalu kat kawasan Tih, dia lihat Malikul Nasir dengan tentera dan panglima dia, maka dia habiskan mereka semua. Puas hati.
matilah mereka itu dalam keadaan mati di tangan musuh dan dalam keadaan mereka itu berkhianat. Tetapi Malikun Nasir dibawa oleh Kitbuka ke Syria untuk menghadap Hulagu Khan balik dan berlaku perhitungan di sana. Itulah nasib yang menimpa raja-raja yang tamakkan kuasa, yang menolak penyatuan ummah, menolak penyatuan umat Islam ini. Maka berbeza dengan Malik An-Mansur, dia bergabung dengan Saifuddin Al-Qutus, maka Saifuddin Al-Qutus melantik seorang panglima hebat bernama Baibars. Baibars inilah untuk memimpin kekuatan tentera. Tuan-tuan, dalam tempoh itu ada masalah sikit. Yang pertamanya, Mesir baru bersatu. Sebelum itu berpecah. Maka nak menyatukan parti-parti politik yang berbeza ini sukar, tapi akhirnya berjaya dibuat oleh Al-Qutus. Yang keduanya, nak berhadapan dengan tentera Mongol yang telah menjajah 1/3 lebih dunia itu, maka memerlukan kewangan yang cukup kuat. Masa inilah Al-Qutus cek, duit dalam Baitul Mal pun tak banyak dah dan sebagainya, tak cukup nak beli kelengkapan ketenteraan untuk berhadapan dengan Mongol ni, apa nak buat? Maka dia minta fatwa kepada para ulama di Mesir. How come? Boleh tak saya nak kutip duit terhadap setiap seorang hamba rakyat untuk disalurkan duit, dibelikan senjata oleh tentera untuk berhadapan dengan musuh Islam? Maka bila dibawakan soalan itu kepada para ulama, para pemfatwa, maka ialah masing-masing berbeza dengan pendapat mereka. Namun seorang ulama besar, kalau saya sebut nama tuan-tuan mesti tahu, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Izzuddin Abdus Salam memberi fatwa yang begitu tegas. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam ini ketika ini umur dia dah 81 tahun dah. Dia beritahu dengan tegas kepada Saifuddin Al-Qutus, katanya, wahai tuanku, saya boleh mengeluarkan fatwa, boleh ambil duit rakyat, tetapi dengan syarat tuanku pastikan dalam Baitul Mal kosong dulu. Satu. Yang kedua, pastikan menteri-menteri yang kaya dekat Mesir itu, mereka jual mereka punya kuda, jual mereka punya harta, jual mereka punya rumah, jual mereka punya baju yang mahal, jual mereka punya hamba, jual mereka punya gundik, jual segala-galanya sampai mereka cuma tinggal diri mereka dan kuda mereka. Duit itu semua bagi dekat ke tentera, beli kelengkapan dulu. Kalau sampai dah jual semua dah tak cukup, barulah ambil duit rakyat. Wow, subhanallah, subhanallah. Ini kata-kata ulama yang berani kerana benar. Berkata lantang di hadapan Raja Saifuddin Al-Qutus, katanya nak ambil duit rakyat, pastikan ambil duit menteri dulu. Hari ini terbalik, rakyat dibebankan dengan cukai, dengan denda, dengan benda-benda yang begitu berat, tetapi menteri above semua tu kaya mereka. Ini berbeza dengan zaman dulu dan ulama-ulama dulu begitu tegas. Dan menariknya, Saifuddin Al-Qutus tidak mengenakan hukuman terhadap Al-Imam Izzuddin Abdus Salam ni. Dia tak kenal Kansosma ke, ISA ke, tak kenal. Dia angkat Al-Imam Izzuddin Abdus Salam dengan ketegasannya, kata Saifuddin Al-Qutus, kalau demikian siapa dia nak lawan fatwa ulama, maka dia ikut. Dia suruh menteri-menteri dia gadai, jual semua tu. Kalau tak mau, berhenti jadi menteri, kami rampas harta. Maka menteri-menteri yang setia ikut, jual semua harta, dapat duit, beli kelengkapan tentera dan menyalurkan kepada tentera-tentera Islam di Mesir. Maka mereka itu bergerak, dipimpin oleh Baibars, Panglima Baibars, menuju ke Palestin di Lembah Bisan untuk bertempur dengan tentera Mongol yang ketika itu mereka terkejut. Dia masuk melalui Syria, diusir. Tentera-tentera Mongol, Tatar ini diusir, dipukul, dibunuh, dihantam, lari berkecamuk tentera Tatar tak seperti mana yang sebelumnya. Jika sebelum itu tentera Tatar begitu berani dan hebat, kali ini mereka lari macam anak kecil yang ketakutan, dihambat oleh tentera Islam. Ketika ini peristiwa berlaku dalam tahun 658 Hijrah, dalam bulan Ramadan, to be exact 25 Ramadan. Kemudian dihambat sampai ke Palestin, berlaku pertempuran dekat Ain Jalut. Itulah yang dinamakan pertempuran Ain Jalut. Pertempuran itu kalau kita nak baca, tuan-tuan bacalah ada details bagaimana kebijaksanaan Baibars yang melepaskan satu tim turun, satu tim turun, satu tim turun sampai kita buka terkejut. Ramainya. Padahal taklah ramai sangat, tapi sebab bagaimana dia membahagikan satu tim di kanan, satu tim di kiri, satu tim di belakang, bergerombolan sambil bertakbir menyebabkan Kitbuka begitu takut dan terkejut. Akhirnya Kitbuka mati dibunuh di medan pertempuran Ain Jalut. Medan yang sama itulah Nabi Daud lastik kepala Jalut mati. Tempat yang sama, sebab tu nama dia Ain Jalut. Kalau sekarang di wilayah Palestin. Pada tanggal 27 Ramadan, orang-orang Damsyik dengar cerita ni. Cerita yang Islam telah menang dengan orang Mongol. Tertamatlah riwayat Mongol yang selama ini puluhan tahun, ratusan tahun mengoyak dan menjarah peta-peta dunia.
tertamatlah riwayat Mongol. Maka bila Islam di Damsyik dengar cerita ni tuan-tuan, macam cerita Sajen Hasan. Bila Jepun telah kalah, orang kampung bangkit nak pukul, buang Saleh Kamil tu kan. Begitulah orang Damsyik Islam dengar Islam menang dekat Ain Jalut, mereka bangun beramai-ramai mencari setiap seorang orang Kristian yang meludah muka mereka dengan arak itu. Cari, tangkap, pukul, bahkan dibunuh. Gereja-gereja mereka yang mereka banggakan itu dibenamkan. Gereja Maria ketika itu dihancurkan. Kemudian para pemimpin-pemimpin gereja yang mengkhianati, menuangkan arak ke dalam masjid, dicari dan dibunuh. Dalam bidayah Nihayah disebutkan ada pendapat meminta orang Islam agar bunuh juga orang Yahudi. Tetapi disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, masa tu orang Yahudi tidak diapa-apakan oleh orang Islam. Sebab zaman Mongol itu Yahudi tak berani kata apa. So, dia tak ganggu Islam, so kita tak ganggu dia balik. Masa tu orang Kristian tengah korang ajak. Maka mereka itu dihantam. Tak cukup dengan itu tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. So tu orang Syekh Fakhru Muhammad bin Yusuf Al-Kanji. Ini satu orang ulama Syiah Rafidah yang mengkhianati orang Islam, yang membuka pintu terhadap Mongol untuk masuk, yang mendedahkan kelemahan tentera Islam, yang menunjukkan peta-peta negara Islam. Dia itu ditangkap dan dibunuh. Itu satu orang ulama Syiah, Fakhru Muhammad ibn Yusuf Al-Kanji. Kemudian Al-Ashraf yang saya cerita tadi tu, dia diampunkan oleh Al-Qutus tetapi dengan beberapa syarat. Kemudian banyak tokoh-tokoh seperti mana yang saya sebut tadi, yang mengkhianati. Nasir mati awal lagi dah dengan Hulu Khan. Tadi yang saya sebut mula-mula tadi tu, Malik Said bin Al-Aziz yang mengkhianati Islam, yang cuba berpakat dengan Mongol di peringkat awal, dia ditangkap dan dipenggalkan kepalanya. Itulah nasib Mongol yang tertewas di tangan bangsa Mesir Islam, bangsa Mamluk Mesir Islam. Kuasa bangsa yang berjaya menyekat Mongol ialah bangsa Mesir. Agama penganut yang berjaya menyelamatkan dunia, bukan menyelamatkan Islam sahaja. Tuan-tuan kena ingat, Mongol bukan sahaja menjajah negara Islam, mereka menjajah Perancis, menjajah Jepun, menjajah China, menjajah India, menjajah Rusia. Yang menyelamatkan dunia daripada kerakusan Mongol bukanlah bangsa Inggeris ataupun Amerika, tetapi bangsa Mesir, orang Islam. Ini adalah penyelamat dunia. Islam adalah penyelamat dunia. Tak bangun lagi Mongol sesudah itu. Yes, mungkin orang boleh kata, ada Mongol lagi lepas tu Ustaz. Yes, tetapi Mongol sesudah itu ialah Mongol Islam. Mongol Islam. Ataupun dalam bahasa Inggeris kata berka. Atau bahasa Arab burqa. Satu orang panglima ataupun satu orang anak Genghis Khan, dia Islam peringkat awal. Dia Islam. Kemudian anak cucu dia melebaskan pengaruh Islam. Kemudian geng-geng tentera Mongol itu yang masih sakit baki itu, dan penguasa-penguasa Mongol selepas itu masuk Islam, yang akhirnya mereka itu, Mongol itu dengan kelebihan kekuatan yang ada pada mereka pula menggunakan pedang dan panah yang sama. Kalau dulu menghancurkan Islam, kali ini mereka pula lah yang menyebarkan Islam. Itulah kesudahan Mongol yang ganas dan tidak bertamadun itu. Akhirnya mereka itu menjadi waria dan tentera-tentera Islam. Siapa yang mengubah mereka? Saifuddin Al-Qutus, lelaki yang berjaya menamatkan riwayat Mongol. Wallahu ta'ala alam. Teruskan setia dengan channel ini, subscribe. Mudah-mudahan saya akan teruskan dengan cerita-cerita yang lain yang dapat memberikan kita pengajaran secara ringkas, pengetahuan sejarah secara berbekas. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.